天上的云彩似海哈流呀，嘿呀嘿哈流，嘿哟嘿哈流。那个地上的呀雨点儿那呀流。哎呀，地上的呀雨点儿那呀流耶。Cakap nak bincang sesuatu. Cepatlah. Kampung nak guna elektrik. Saya dah tahu. Sekolah ayah pun guna. Makcik tunggu hari ni dah beberapa tahun. Tapi kena balik kampung sebab saya. Mestilah Gawar balik nanti. Kita tunggu je lah. Tak boleh nak tunggu. Saya nak pergi Xinjiang dan cari Gawar. Betul ke dia dah pergi Xinjiang? Takut awak silap nanti. Sejak kecil kami bersama. Makan dan tidur bersama. Dia dah pendam lama perasaan dia. Dah berapa tahun dia suka saya. Saya kenal dia macam mana. Awak tak pernah pergi Xinjiang? Macam mana? Saya beli peta. Tengok ni. Luas Xinjiang, berjuta kilometer, ada 68 daerah. Beratus pekan. Tak termasuk koproduksi dan juga kontraksi Xinjiang. Memang susahlah nak cari. Saya terpaksa. Gawar penting untuk makcik. Kalau Gawar tak balik, makcik saya tak nak hidup. Bila awak nak balik? Tak tahu. Saya hanya balik lepas saya jumpa dia. Macam mana dengan saya? Saya boleh hantar surat. Kenapa? Memio. Awak tahu tak? Saya tak payah datang sini pun. Sebenarnya Pak Cik Zu cari teman lelaki dan kerja untuk saya kat tempat tu. Saya pun nak pergi Xinjiang. Tak boleh. Kenapa? Sebab susah. Saya tak takut lah. Saya yang takut. Saya hantar surat kat awak. Tak payah. Miao. Ikut awaklah. Saya bawa awak sekali. Betul ke? Bila nak bertolak?
10 hari bulan. Abang cakap 15 hari bulan Majlis Penubuhan Kampung Mining. Dia sibuk sangat dengan majlis tu. Tak naklah susahkan dia. Kita bertolak 16 hari bulan? Baik. Bagus. Tumbuhan dekat sini cepat sangat layu. Tak lama lagi, habis tanah dekat sini. Hello? Boleh dengar tak? Saya Jin Shan. Hello? Boleh dengar tak? Ya. Pasal tu. Betul-betul tu. Kerjasama Timur dan Barat. Hello? Hello? Saya dah cakap kan, Fujian dan Ninja bergabung. Betul. Kilang awak nak cari pekerja kan? Saya boleh bawa beratus-ratus orang pergi sana. Awak pun senang nanti. Dengar, ni pun cara lain nak kurangkan kos. Lagipun kat sini, ekonomi mereka teruk. Betul. Faham. Kalau sektor swasta sokong. Ya, kerajaan akan sokong sektor swasta juga. Ya, bila saya jumpa pengarah Wu, saya akan bagi tahu dia. Dahlah. Lain tak okey. Teruskannya, ya. Baik, tunggu saya. Jumpa nanti. Seterusnya, kita jemput Cik Wu Yujuan, pengarah basmi kemiskinan Fujian bagi ucapan. Saya memang kenal ramai orang dekat sini. Saya jumpa awal tahun masa saya buat pemeriksaan. Janganlah takut dengan saya, ya. Cuba bertenang. Sebenarnya saya datang sini untuk jelaskan pada semua orang tentang pengaturan kerja untuk kerjasama mining nanti. Betul. Semua orang tahu kan? Sebab esok ada Majlis Penubuhan Kampung Mining kita. Jadi esok adalah hari penting bagi semua. Saya sangat kagum dengan semua orang dekat sini sebab mereka inilah yang bina zon penghijrahan Jiaozhuang dekat gurun Gobi yang tandus. Sejak tahun 1992, 7 kampung, beribu orang telah berkembang dari Jiaozhuang menjadi zon pembangunan ekonomi besar. Dan buktikan kaedah penghijrahan memang boleh. Kita kena terus buat untuk masa depan semua. Hari ini dah berapa orang dari kita datang dari Haiji? Ramai juga yang datang dari Haiji. Saya pun ingat awak, Ketua Wang. Ya, saya sekali. Tapi setahu saya, ramai lagi saudara kamu tinggal kat Zihaigu, kan? Betul, terutama kat Haiji. Memang betul. Jadi saya nak bagi tahu berita yang baik. Dalam rancangan bantuan ni, selain daripada kita semua boleh pindahkan seramai 8,000 orang dari Zihaigu pergi kampung mining. Ya. Kita pun nak buat beberapa siri program bantuan. Ya, betul. Tapi terdapat 4 aspek. Semua orang tolong catat, ya. Baik. Ya. Pertama adalah ubah cerun. Kita akan tukarkan semua lereng bukit yang tak dapat menahan air, tanah dan baja kepada sawah lereng. Untuk penduduk tanam banyak tanaman dan luaskan tanah. Kedua, kita bangunkan pengeluaran kentang. Kita ubah jadi fodder dan jual ke kawasan pantai timur. Barulah kita boleh tingkatkan lagi GDP Zihaigu. Ketiga, masalah lama lagi. Kita tetap kena teruskan fokus pada projek selaga. Macam mana pun, kita perlu selesaikan segera masalah penggunaan air penduduk kampung. Yang keempat, saya nak bincang tentang pengeluaran pekerja dengan semua orang, ya. Saya tengok ada banyak pemuda tak bekerja dan selalu bersantai. Hampir setiap hari, saya memang risau. Apa kata kalau kita hantar mereka pergi ke Fujian dan biar mereka tengok sebenarnya apa yang ada kat dunia luar sekarang, terutama sekali mereka boleh cari duit dan kampung mining ada masa depan. Betul tak? Ya, Betul. Saya setuju. Baik. Saya nak kenalkan semua orang dengan penyelia Chen Jinshan. Penyelia Chen Jinshan merupakan ahli jawatan kuasa bantuan dari Fujian dan dia juga merupakan timbalan ketua daerah Haiji.
Dia bertanggungjawab dalam perkembangan dan pembangunan Kampung Mining. Saya kena pergi Yinchuan untuk jumpa dengan usahawan Persatuan Perniagaan Min. Nanti kita akan minta mereka supaya upah semua pemuda kita yang berada di kampung ni. Boleh? Seterusnya saya nak suruh penyelia Chen Jinshen jelaskan kepada semua orang tentang pengeluaran pekerja. Faham? Baik. Macam semua orang tahu, pendatang kena bayar untuk ubah tanah dan bina rumah mereka sendiri. Sekarang kita kena ada berpuluh-puluh yuan untuk jadikan satu tanah. Kalau bina rumah, tak kira rumah apa pun, kena ada ratus atau ribu yuan. Jadi susah nak tampung kos ni. Sebab tu pengarahu bagi tahu kena cari duit sebagai tugas utama kita. Tu tugas utama. Jadi sekarang, saya nak bagi tahu rancangan saya terlebih dahulu kat semua orang. Saya pernah urus syarikat kat Fujian. Ramai usahawan kat sana. Ada banyak permintaan. Kilang-kilang kat sana, mereka selalu cari pekerja kat Yunnan, Guizhou dan Sichuan pada setiap tahun. Jadi saya fikir nak bina satu jambatan supaya ramai orang mining dapat kerja kat Fujian. Senang cari duit. Memang orang senyap semasa mesyuarat ke? Awak semua faham ke apa yang saya cakap? Tak faham sangat. Yang mana tak faham? Awak cakap nak bina jambatan tadi. Sebenarnya kat sini tak ada sungai dan air. Apa guna bina jambatan? Ya, betul tu. Betul. Sebenarnya saya nak tolong awak semua bina jambatan. Betul, bina jambatan tapi jambatan tak guna pun. Maksud dia tu, pergi Fujian bina jambatan. Oh, maksudnya pergi Fujian untuk bina jambatan Bukan ke? itu yang saya masukkan. Aduh, saya nak... Encik Madefu, awak tolong saya jelaskan ya. Boleh, kejap. Maksud dia bukan tolong kita untuk bina jambatan. Dia nak tolong kita untuk cari peluang supaya semua orang muda kita bekerja kat Fujian dan cari duit. Lepas dapat duit, mereka bolehlah bercucuk tanam dan bina rumah mereka sendiri. Maksudnya dia jadi orang tengah. Baru Ya, faham. betul. Bila semua orang muda ni sampai kat sana, gaji mereka tak rendah. Belanja mereka cukup untuk belanja keperluan harian mereka. Mereka boleh dapat duit untuk belanja dekat sini. Sebenarnya awak boleh faham ke apa yang dia cakap dekat kita ni? Faham? Jadi, baik awak duduk sini dan tolong ketua daerah. Ambil kerusi tu. Ya, betul-betul. Cepat. Duduk sini cepat. Saya umumkan upacara bagi pecah tanah pembinaan Kampung Mining bermula sekarang. Saya jemput pemimpin wilayah otonomi Hui Ningxia untuk bagi ucapan. Pakcik, kenapa pakcik guna basikal depo? Pakcik beli kat dia. Pakcik beli? Berapa dia jual ni? Dengar, dia tak jual. Tapi pakcik bagi 35 yuan. Isteri pakcik. Bila pula dia jual? Semalam. Semalam? Ya. Nak guna ke? Semalam. Kepada para penumpang, cepat. Tunjuk tiket. diminta bersedia untuk perjalanan yang seterusnya. Sila keluarkan tiket anda untuk diperiksa oleh pemeriksa tiket kami. Terima kasih. Apa Selepas ini, awak cakap? kita Tadi saya akan pergi ke bina rumah dia, tempat tapi ini dia tak semula ada. menjadi lebih bagus lagi. Aduh. Dan kami dah Bertenang berbincang dulu. dengan pihak kerajaan Mungkin dia ada untuk kat sini. memajukan tempat Ada ini. kat mana? Dan dana telah pun Mustahil dia tak dikeluarkan. datang mesyuarat hari Jadi, ini. Saya harap Saya dah penduduk agak. kampung Dia dah boleh pergi. bersabar. Sekarang ni kami tengah pilih Janji lokasi nak yang bawa sesuai saya. untuk bina kedai-kedai ini. Dan pergi Selepas besok. ini, di Lepas tempat ini mesyuarat. akan ada pelbagai Tapi dia kemudahan. tipu Jadi dan penduduk pergi kampung di sendiri. sini tak perlu pergi ke Sebab dia kampung lain rasa untuk saya mencari keperluan mereka hanya lagi. menyusahkan dia Di je. samping itu juga,
Sesiapa saja yang ingin Jangan berniaga di sini, Saya cari kami akan jalan, benarkan. ya? Pergi Jadi, dulu. sesiapa yang berminat, boleh datang ke pejabat kami dan letakkan nama kamu semua di sana. Seterusnya, saya jemput Cik Wu Yujuan, pemimpin basmi kemiskinan. Dipersilakan. Surat tahniah. Kampung Mining melambangkan persahabatan Syuan bagi tahu dia antara bawa lari. Fujian dan Ningxia. Mereka kat sana, Tuan. Kampung Mining Pergilah telah jumpa. ditubuhkan pada hari ini Baik. bagi pihak bantuan wilayah Fujian atas program gabungan. Saya berbesar hati untuk ucapkan tahniah pada semua ke atas pembinaan Kampung Mining. Sebenarnya, pembinaan Kampung Mining adalah hasil Awak penting daripada kerjasama tak pergi halang dia? pembasmian kemiskinan Awak bagi tahu antara saya dan Fujian Abang Defu. dan Ningxia. Jangan awak nak ikut dia Pembangunan pergi. ekonomi yang diselaraskan dengan kawasan tengah dan barat adalah merupakan ekonomi negara Ketua. kita. Langkah strategik sesi penting pencatatan anak mula. selamat Cepatlah. jangka panjang berdasarkan asas yang perlu Awak berdua cari dia. dalam pembangunan ekonomi masa depan kita. Dan juga melaksanakan idea yang berhubung kait dengan semua perkara ini. Walaupun Kampung Mining dibina lebih awal, tapi persahabatan antara penduduk Fujian dan Ningxia akan kekal selamanya. Marilah kita bersama-sama berharap agar kerjasama pembasmian kemiskinan antara Fujian dan Ningxia akan berkembang lebih baik lagi. Angkat yang tu. Susun kat sana. Bagus. Ni, letak mana ni? Baik, angkat elok. Sikit lagi. Sikit lagi ni. Bagus. Ya, baiklah. Ya. Letak dekat Macam mana, Defu? Ketua daerah. Awak dah kerja keras hari ini. Dengar, saya ingat nak bina pejabat saya kat Kampung Mining ni. Macam mana? Apa? Senanglah kita jumpa nanti. Susahlah. Kat sini teruk sangat. Mesti awak tak selesa. Sekarang saya kerja kat Kampung Mining. Saya kena datang dari pejabat daerah Haiji jauh lebih kurang 4 ke 500 kilo. Mereka berdua tu nak jumpa awak ke? letak mana ni? Tunggu kejap, Ketua daerah. Berapa betul lah. Macam mana? Abang, saya dah cari semua tempat tapi tak jumpa. Kami dalam perjalanan ni. Ya. Banyak lagi dekat situ. Ada masalah? Adik saya, dia bawa dah lari. Dia lari ke mana? Saya rasa dia pergi Xinjiang cari sepupu saya. Nak saya tolong ke? Ketua daerah, boleh saya ambil cuti tak? Untuk cari adik saya tu. Nak cari kat mana? Saya terpaksalah pergi Xinjiang. Tahu berapa luas Xinjiang tu? Luas berjuta kilometer. Ada 68 daerah Letak mana ni? Baik, angkat elok. dan beratus bandar. Tak termasuk kor produksi dan juga konstruksi Xinjiang. Ya. Debo bagi tahu. Luasnya. Awak tahu tak berapa luas Ningxia? Luas beribu kilometer persegi. Boleh kira berapa banyak Ningxia yang ada dalam Xinjiang? Macam mana nak cari? Apa pun saya terpaksa cari dia juga. Sebab ayah saya yang hantar dia. Itu pun sebelum dia balik haji. Susun dekat Jangan terburu-buru. Saya rasa mungkin dia akan telefon awak atau hantarkan surat lepas dia sampai nanti. Oh, dia cakap dia nak hantar surat. Bagus. Nampak tak? Lagi senang nak cari dia nanti. Awak pun dapat jimat banyak masa. Baik, kita buat kerja dulu. Tak payah risau pasal dia. Baik tahu. Angkat. Saya bawa awak sekali.
Betul ke? Bila nak bertolak? 10 hari bulan. Abang cakap 15 hari bulan Majlis Penubuhan Kampung Mining. Dia sibuk sangat dengan majlis tu. Tak naklah susahkan dia. Kita bertolak 16 hari bulan? Baik. Bagus. Ayah nak balik. Tapi ayah risau pasal 2 perkara. Dengar sini. Pertama sekali Gawar. Tolong jaga baik-baik. Tak kisah apa pun jadi, bagi tahu ke ayah. Kamu kena ingat. Selagi Gawar masih hidup, makcik masih selamat. Yang kedua, Debo. Ayah suruh duduk sini. Bukan nak jaga 2 rumah kita dan 6 ekar tanah. Tolong ajar dia. Macam mana nak jadi orang baik. Dia cepat panas baran. Kalau tak jaga, dia boleh susahkan kamu. Tegas dengan dia. Jangan bagi dia terpengaruh. Shui Hua. Saya perasan lampu menyala. Saya agak awak dekat dalam. Debo dah lari. Saya tahu tu. Awak tahu? Dia bagi tahu sebelum dia pergi. Kenapa tak halang dia? Awak tak kenal ke dengan adik awak tu? Saya tak boleh nak halang dia. Dia tahu dia kena cari Gawar sampai jumpa. Baru penyakit mak Gawar dapat sembuh. Dia bagi tahu kalau dia dapat jumpa Gawar, dia mesti jumpa ayah Gawar. Barulah mereka gembira. Semua tu mustahil. Tahu berapa luas Xinjiang tu? Berapa luas? Boleh muat 25 Ningxia. Macam mana nak jumpa? 25 Ningxia? Aduh. Salah saya sebab tak pandai jaga dia. Bukan awak. Deba suruh bagi awak. Cuba awak tengok. Ada tak lokasi dan alamat dia? Abang, saya tahu abang marah. Tapi tak ada cara lain. Saya terpaksa buat. Lepas saya tak ada, saya harap abang dapat tolong saya uruskan ayah dan makcik. Baik abang tipu ayah cepat. Bagi tahu dia, ada minuman. Saya pergi cari kerja. Saya tahu abang tak pandai tipu. Saya tak harap pun. Saya selalu menyusahkan abang. Jadi saya nak minta maaf. Tapi sebab abang tua, saya muda. Tak apalah. Sebenarnya, kalau saya boleh ubah, saya nak jadi abang. Jadi seorang abang yang baik, bukannya adik yang menyusahkan. Adik yang bertanggungjawab dan berani.
Cikgu Bai. Awak. Saya tolong. Kebelakangan ni, ramai orang pindah. Saya nak bagi tahu mereka, budak-budak kena belajar. Jangan terlepas. Faham. Saya datang sebab nak berbincang. Pasal apa? Pejabat pembangunan nak pinjam kelas untuk mesyuarat. Mesyuarat apa? Ketua Chen dari Fujian nak kumpul semua pemuda kampung kita supaya cari duit dengan bekerja kat Fujian. Jadi dia nak adakan mesyuarat kat kelas ni untuk orang-orang dari kampung sebelah. Ketua daerah yang muda tu ke? Betul. Dia pernah datang ke sekolah dan dia tanya saya banyak soalan. Dia bagi tahu yang dia nak telefon pihak berkuasa Fujian dan suruh hantar cikgu datang mengajar. Cikgu setuju ke? Lepas sekolah, kelas ni kosong. Awak gunalah. Terima kasih Pengetua Bai. Mana Memeo? Kat sana. Saya nak jumpa dia kejap. Pergilah. Memeo. Abang Devo, ada berita pasal Debo? Saya nak tanya awak. Debo ada hantar surat? Kita tunggu. Saya balik dulu. Saya dah maklumkan pada semua penduduk kampung. Saya tak yakin kalau semua orang dapat datang mesyuarat tu. Saya dah sediakan tempat. Kita kena tunggu Ketua Daerah Chen datang balik dan mulakan mesyuarat. Apa khabar? Saya dah balik. Ketua Chen. Kenapa ni? Dah tak kenal saya lepas lama tak jumpa. Duduklah, duduk. Baju awak pakai cantik. Cantik ke? Saya rasa ini selesa. Saya nak bagi tahu berapa ramai orang datang. Tolong senyap. Bertenang, bertenang. Saya ni, nama saya Chen Jinshan. Jin dari perkataan emas. Dan Shan dari perkataan gunung. Gunung besar. Chen Jinshan. Betul. Ya ke? Saya adalah timbalan ketua daerah Haiji sekarang dan bertanggungjawab untuk kerja Kampung Mining Yu Chuan Ying. Apa dia cakap? Tempayan. Kerja. Bertanggungjawab untuk kampung ni. Kerja. Cikgu Bai, datang sini untuk terjemahkan supaya semua orang faham. Tak boleh. Awaklah. Terjemahkan je lah. Awak je yang buat. Terjemahkan. Terjemahkan aja. Cepat. Tak fahamlah apa dia cakap. Tolong terjemahkan. Apa khabar Ketua Daerah? Duduklah Pengetua Bai. Tolong ambil kerusi. Terima kasih, terima kasih. Saya nak mula. Boleh teruskan? Selamat petang semua orang. Ketua Daerah Chen tanya khabarlah. Bukan bahasa asing. Takkan tak faham. Tepuk cepat. Tepuk. Baik. Jadi tujuan saya panggil semua orang datang mesyuarat untuk jelaskan tentang topik pengeluaran buruh kampung mining pada semua orang. Maksud dia, topik pengeluaran buruh ni adalah kita dapat bekerja dekat luar. Kalau macam tu, baguslah. Saya sokong. Saya sokong sangat. Devo. Tolong beritahu Ketua Daerah. Kahwin dengan orang sini, orang tempatan, kita boleh hidup bahagia. Lepas tu baru dia boleh cakap dengan betul dan kita boleh faham. Alamak, awak ni. Apa dia cakap? Dia cakap ramai gadis kampung yang suka dekat awak. Terima kasih. Baik, saya teruskan. Topik pengeluaran buruh ni khas untuk Bandar Putian, iaitu kampung halaman saya, Fujian. Fujian.
Saya tahu dekat mana. Nama Purba Zinghua. Dulu ada ramai panglima. Wah, pengetua Bai hebatlah. Masa dulu tempat tu lahirkan ramai panglima. Dan sekarang ni, tempat tu dah lahirkan ramai usahawan. Maksud dia pengusaha? Ya, ramai pengusaha. Setiap pengusaha kat sana ada banyak kilang. Dan mereka perlukan lebih ramai pekerja. Tapi mereka susah nak cari pekerja. Mereka tak tahu ada ramai pekerja yang ada kat sini yang sanggup berusaha bersungguh-sungguh dan bertahan dalam apa jua keadaan. Tapi tak ada kerja kat kampung mereka. Sebab itulah saya cadangkan untuk hantar ramai pekerja muda yang bagus dan yang boleh bekerja dengan rajin supaya dapat kerja kat Putian Fujian. Ada ramai pengusaha buka kilang kat Putian. Mereka nak pekerja. Ramai orang muda kat sini yang rajin, yang tak ada kerja. Ketua daerah cadang mereka pergi cari duit dekat sana. Yalah, kita kena hantar ramai orang muda bekerja. Hari ni, saya mesyuarat kat kampung ni. Lepas tu, saya kena pergi kampung orang lain pula untuk cari pekerja lain. Saya harap semua orang ambil peluang ni. Cari duit. Tolong dengar. Sekarang ni, mereka nak 100 pekerja. Terutama sekali, mereka nak pekerja perempuan. Mereka nak pekerja perempuan. Tolong daftar lepas ni. Semua ni tak betul. Mesti mereka ada muslihat. Betul tak? Apa maksud muslihat? Baru cakap benda tu tak boleh terjemah. Oh, awak ada soalan ke? Pengetua Bai, tanya dia. Tempat tu berapa jauh? Apa nama dia? Putian. Betul. Berapa jauh? Dengar sini. Rasanya Putian 2,000 kilometer. 2,000 kilometer? Biar betul. Jauhnya. Kan? 2,000. Bila nak sampai? Saya tak faham betul lah mereka ni. Mereka cakap main. Mereka risau jadi apa-apa. Oh, dengar. Biar saya terangkan dengan jelas. Pihak daerah akan hantar orang untuk bawa pekerja-pekerja perempuan dan iringi mereka ke Putian dengan keadaan selamat. Apa? Cakap ada orang ambil. Ada orang yang ambil pekerja perempuan dan bawa pergi ke sana. Macam mana dengan keselamatan mereka? Betul. Perempuan pergi sana. Macam mana kalau jadi apa-apa? Macam mana kalau mereka tak balik? Dia takut apa? Dia takut kalau ada orang buat apa-apa kat mereka. Keselamatan. Defu. Pakcik awak dah keluar lebih 10 tahun. Tak ada berita sampai sekarang. Dia tu lelaki tapi tak selamat. Betul tak? Tak samalah dengan dia. Kalau jadi apa-apa kerja nanti. Kak Fujian ni bukannya macam mengembara. Ada organisasi dan juga peraturan. Mereka kenalah berlatih dulu dan barulah syarikat dapat terima. Betul tu. Ya, dengar sini. Saya terangkan isu keselamatan kat semua orang, ya. Bila pekerja, perempuan dah sampai kat Putian, ada orang kat sana yang akan bawa mereka pergi kilang. Kalau semua nak tahu, kami juga tubuhkan pejabat perkhidmatan, Buruh Haiji Putian. Kader Haiji kita akan sentiasa membantu. Kalau ada masalah keselamatan, mereka boleh selesaikan. Semua orang jangan risau. Mereka ada orang kat sana yang akan bawa perempuan kita pergi Putian Fujian. Lepas tu, kat sana juga ada sebuah pejabat perkhidmatan, Buruh Haiji. Pejabat tu boleh selesaikan semua masalah. Orang selatan semua makan nasi. Macam mana kalau tak biasa makanan kat sana? Macam mana kalau makanannya lain? Betul tu. Bahayalah. Saya akan ikut. Kalau semua perempuan bekerja, macam mana pula dengan lelaki kat kampung ni? Ketua daerah nak saya tanya nak apa? Yelah, saya nak tahulah. Kalau saya jadi pergi sana, berapa pula gaji saya? Saya faham apa dia cakap. Awak nak tahu dapat berapa, ya? Betul. Saya pernah tanya orang kat sana untuk pekerja kilang, mereka boleh dapat 800 yuan atau lebih dalam masa sebulan kat kilang Putian. Itu paling rendah. 7 ke 800. Tolong dengar dulu. Gaji yang mereka dapat hampir sama dengan gaji saya sebagai ketua daerah. Hampir sama dengan gaji dia. Kalau mereka rajin bekerja kat sana, boleh dapat lagi lebih banyak duit. Macam tak percayalah. Betul ke macam tu? Defu. Tolong tanya dia. Siapa yang buat peraturan ni? Kenapa nak pekerja perempuan pula? Kenapa tak nak lelaki? Lelaki patutnya pergi cari duit. Macam budak ni, faham tak? Tak masuk akal langsung. Saya faham. Bagi saya terangkan, jangan marah. Dengarlah dulu. Sekarang ni, kilang elektronik nak cari pekerja. Mereka nak pekerja perempuan yang cekap dan sabar. Kumpulan kedua dan ketiga pula nak pekerja lelaki sebab kilang kasut. Dan kilang perabot, mereka nak
lelaki yang kuat dan rajin. Jadi, jangan risau. Semua orang ada peluang. Kumpulan pertama, mereka akan pergi kilang elektronik yang buat semikonduktor sebab mereka nak pekerja perempuan cekap, pandai buat kerja. Kumpulan kedua dan ketiga pula nak lelaki kat kilang mereka. Barulah semua orang faham. Saya nak tanya, bila giliran kumpulan kedua? Lepas kumpulan pertama pergi, kumpulan kedua dan ketiga akan menyusul. Tak lama lagi, dalam pengeluaran buruh, akan jadi sebuah industri kat kampung Mining. Industri? Semua orang boleh cari duit. Kita boleh hantar orang kampung ni pergi sana cari duit. Ketua daerah ni kawan kita. Mesti dia tak boleh pilih kasih atau tipu kita. Betul tak? Betul. Saya nak tanya, mereka boleh terima saya tak yang ada anak? Apa anak? Kalau ada orang sanggup jaga anak awak kat sini, awak pun boleh kerja. Atuk dengan nenek kamu tu tak nak jaga. Habis peluang mak nak cari duit, rugilah tak pergi. Janganlah macam tu. Kalau tak dapat pergi Putian, jangan risau. Ada banyak projek dekat Yu Chuan Ying. Semua keluarga yang ada kat kampung boleh cari duit. Saya berani janji dengan semua orang. Selagi semua orang nak kerja, saya sendiri janji semua orang boleh cari duit. Baik. Macam ni lah. Dengar. Bagus. Lepas semua orang balik, cuba fikir masak-masak. Lepas buat keputusan, besok pagi terus pergi daftar kat Pejabat Zon Pembangunan Ekonomi Yu Chuan Ying. Lepas buat keputusan nanti, tolong daftar kat Pejabat Zon Pembangunan kami. Ya. Yalah. Boleh. Baiklah. Betul tak? Tak sabarlah saya. Kalau betul. Terima kasih pengetua baik. Banyak juga dapat tu. Takut aku. Mesyuarat kali ini berjalan dengan lancar. Ayah rasalah semua orang daftar esok. Memeo, kalau kamu nak pergi, ayah izinkan. Ayah tak benci saya ke? Apa kamu cakap ni? Mana ada ayah yang benci anak perempuan dia? Ayah benci kat saya. Sebab tu nak halau. Saya tengok perangai ayah kat mesyuarat tadi. Ayah tak habis-habis nak tolong terjemah dekat mereka. Sebab nak hantar daftar dulu. Supaya saya jauh daripada ayah. Apa kamu cakap ke ayah ni? Kenapa sanggup cakap macam tu? Ayah nak halau saya keluar kan? Dan hidup seorang-seorang. Senanglah ayah nanti. Saya tak ada. Ayah kalau boleh tak nak hidup seorang-seorang. Beberapa tahun ni, lepas mak kamu dah tak ada, ayah... Ayah berani sebab pasal mak lagi? Ayah tahu mak tak tahu guna dapur arang. Kenapa ayah belikan dapur arang untuk mak? Memel, ayah kanda terangkan pasal ni kat kamu. Masa musim sejuk tu, ayah keluar daerah untuk belajar selama 3 bulan. Ayah takut lepas keluar, kamu berdua kesejukan. Jadi ayah beli dapur arang tu dengan gaji sebulan ayah supaya kamu berdua... Dapur arang yang ayah beli dengan gaji sebulan itulah yang dah bunuh mak saya. Memel, kenapa sanggup tengking ayah sendiri? Saya memang teruk. Saya faham. Tak lama lagi saya akan pergi Fujian. Saya nak pergi jauh. Tak nak susahkan semua orang lagi. Memel? 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 Memel, kenapa tengking ayah macam tu?
Pedih hati dia bila awak tengking macam tu. Saya faham apa perasaan dia. Dia tak salah. Hari tu, saya orang pertama jumpa awak dan mak awak pengsan dekat depan. Saya cari doktor nak selamatkan awak. Doktor tu bagi tahu kat saya yang arah angin dah bawa jerebu arang tu masuk melalui corong asap. Sebab tu jadi macam tu. Ambil buku awak. Pengetua baik. Jangan ambil hati dengan anak awak sendiri, ya. Sekarang baru saya faham apa yang dia maksudkan. Dia salahkan saya. Dan dia juga salahkan Debo. Lepas Debo dah pergi, emosi dia jadi tak stabil. Dia ingat yang Debo tinggalkan dia dan larikan diri. Sekarang ni, dia rasa saya nak tinggalkan dia juga. Sebab tu dia susah hati. Tapi bagi saya, walaupun dia susah hati, tak bolehlah nak tengking ayah dia macam tu. Dia susah hati sebab dia rindu kat mak dia. Hari ni, dia jadi macam tu sebab dia terpengaruh dengan kata-kata ketua daerah. Tapi dia rindu sangat dengan Debo. Dia cuba lepaskan geram. Sebab itulah dia tengking saya tadi. Anak saya dah besar dan pandai fikir. Saya ni hanya cikgu luar bandar. Tak boleh bagi dia taraf hidup lebih baik. Saya rasa bersalah. Tapi terus terang, saya sanggup suruh dia pergi kerja kat kilang Fujian tu. Tapi bukan sebab pergi kerja. Sebenarnya saya nak anak saya tu keluar dari kampung ni. Tengok dunia luar dengan mata dia sendiri. Mungkin nanti dia boleh ubah sikap panas badan dia tu. Cikgu Bai, kalau awak bagi izin, boleh tak saya bincang dengan dia? Takkan dapat bincang dengan dia. Antara semua pelajar kelas, dia hanya luahkan kat Shihua. Shihua. Jayan, ikut cakap mak. Atas bawah. Atas bawah. Atas bawah. Atas bawah. Kiri kanan. Kiri kanan. Amboi pandainya dia baca. Saya tulis 2 perkataan dan biar dia baca. Jayan, tegur pakcik. Kenapa tak pergi mesyuarat malam semalam? Kalau saya pergi, nanti Yongfu seorang-seorang. Ah, ya. Kenapa datang sini? Saya nak awak tolong nasihat Memeo. Nasihat apa? Cikgu Bai, dia nak kerja kat Fujian. Baguslah macam tu.
Saya ada dengar juga. Macam nak pergi. Xiao Yan! Xiao Yan! Alah, tempat tu bukannya ada apa. Ketua daerah bagi tahu. Cuaca sana lembap. Susah baju nak kering. Saya masuk dulu ya. Nanti saya jumpa Mei Miao. Baik. Terima kasih. Sama. Kakak tahu awak suka makan kentang yang kakak buat. Makanlah. Kakak buat untuk awak tu. Kakak ni, kakak seorang layan dengan baik. Mana ayah? Entah. Kenapa? Marah dekat ayah lagi ke? Saya pun tak tahu sebab apa saya macam tu bila susah hati. Kenapa ni? Cuba cerita. Kakak rasa Defu dan Debo tu pentingkan diri ke? Mengarutlah. Saya tak mengarut. Semua orang kat kampung ni tahu Abang Defu tu tak nak pergi sekolah sebab nak kahwin dengan kakak. Habis tu, kenapa dia tinggalkan kakak? Semua tu salah kakak. Bukan Defu. Hai, janganlah nak sokong dia. Kalau betul nak kahwin dengan kakak, siapa boleh halang? Benda ni bukan mudah. Macam yang awak sangka. Awak ingat boleh berkahwin dengan orang yang awak nak. Mereka tu memang pentingkan diri sendiri. Debo janji dengan saya pergi Xinjiang sama-sama. Tapi dia pergi seorang. Cakap nak hantar surat. Tapi tak hantar pun kat saya. Habis tu nak buat apa ni? Manalah saya tahu. Lepas saya dengar ceramah ketua daerah, saya rasa baik pergi Fujian. Tapi saya risau Kak Depo. Takut dia hantar surat dan suruh cari dia. Kalau betul dia tak pentingkan diri, saya boleh tunggu. Tapi kalau tak balik, saya akan terlepas peluang saya. Kakak Syuhua, saya kena buat apa? Terus teranglah. Kakak pun nak pergi. Orang cakap boleh dapat gaji beratus yuan. Kat negara kita ni, kerja kerajaan pun tak dapat gaji macam tu. Lagipun kakak ada keluarga. Kalau tak, dah pergi dah. Kakak, kesian tengok kakak. Kesian? Semua pilihan sendiri. Kakak yang pilih ni. Kalau tak nak kesian, jadilah bijak. Pendapat kakak, baik ikut naluri awak. Kalau jodoh awak, Debo, awak tetap bersama. Kalau awak buang masa, jadilah macam kami. Mungkin sebab kakak ni dah tua, fikiran kakak matang tak macam awak tu. Sekarang bagi kakak lah kan, benda paling penting kat dunia ni, buat hidup keluarga awak jadi lebih baik. Dengar cakap kakak. Baik lupakan Debo dulu. Sekarang masa yang paling penting, cari duit dan tengok dunia luar. Zhang Yijuan, 20 tahun, tamat sekolah rendah. Ma Dongmei, 23 tahun, tamat sekolah menengah. Li Xiaochen, sekolah rendah, 20 tahun. Abang Defu. Eja Chen. Abang Defu. Boleh keluar kejap, saya nak cakap sikit. Kenapa? Saya nak kerja kat Fujian. Awak nak kerja ke? Ayah awak setuju? Ikut suka hatilah, saya nak buat apa pun. Dengar sini. Ketua daerah dah buat peraturan baru.
Orang muda yang nak kerja dekat Fujian kena dapatkan tanda tangan keluarga mereka. Awak ada? Dia tak cakap pun kat mesyuarat? Dia buat lepas mesyuarat. Ketua daerah cakap, perjalanan ni jauh dan makan masa. Jadi semua orang kena bincang dulu dengan keluarga mereka sebelum bertolak. Lagipun, ramai sangat orang daftar. Tapi kuota terhad. Semua ni tetapan untuk hadkan bilangan orang. Jadi... Macam ni lah. Kalau betul nak pergi, balik rumah dan bincang dulu dengan ayah awak. Biar dia lega. Lepas tu, ambil tanda tangan dan jumpa saya. Saya terus daftar awak. Faham? Pergi cepat. Kamu masak ke? Baik. Ayah rasa dulu ya. Sedap kamu masak mie ni. Kamu masak sama macam mak kamu. Tanda tangan untuk saya? Tanda tangan apa? Abang Defu cakap kena ada tanda tangan ibu bapa baru boleh kerja dekat Fujian. Baik, ayah tanda tangan. Ayah cakap tak nak halau saya, tapi terus setuju. Ayah bukan nak halau kamu. Ayah... Makanlah mie tu. Nanti tak sedap pula. Ya. Cepatlah. Cepatlah sikit tarik. Cepat. Tolak lagi. Tolaklah kuat sikit. Yayan? Panggil makcik. Makcik. Kuat sikit. Makcik. Pandai. Kakak, Ya. bagi tahu kalau ada masalah. Jangan risau. Agak batu-batu ni. Kasih sikit tak apa. Tukar cepat. Yang penting kita selesai lepas Ya. Oh, saya nak pergi. Ya. Oh, ya. Cepat sikit. Tolak lagi. Kak Syuhua. Memia. Ya. Kenapa datang sini? Datang tengok abang. Abang? Biarlah dia. Dia gaduh dengan kakak. Biar saya tolong. Jangan. Kotor tangan nanti. Kenapa? Dia takut kakak pergi Fujian. Dia ingat kakak nak pergi Fujian tu. Biar saya tolong. Bila nak bertolak? Bertolak besok. Baguslah. Baguslah. Kakak, saya nak minta tolong kakak. Tolong apa? Lepas ni, ayah saya duduk sorang-sorang. Tolong lawat dia kalau kakak senang. Mestilah. Bukan kakak seorang. Defu, Shui Wang, Pakcik Udun dan kawan-kawan dia. Cikgu Bai pernah tolong mereka. Kami ingat jasa dia. Jangan risau.
ayah awak takkan sorang-sorang. Sebab Mak, saya gaduh dengan ayah selama ni. Saya rasa sedih pula bila nak tinggalkan dia. Kakak tak nak cakap apa-apa. Awak dah besar. Yang penting awak ubah sikap awak. Hidup ayah awak susah. Dia tahu yang awak sedih. Dia manjakan awak dan biar awak marah dia. Sebenarnya kalau awak nak tahu, dia susah hati tahu. Janganlah nangis. Kenapa ni? Mata kena asap, kena asap. Ya ke asap? Ayah, ketua daerah cakap cuaca putihan panas, tak payah baju tebal. Kena ada. Kamu tak tahu cuaca kat sana. Memang sejuk kalau hujan kat selatan tu. Kamu bawalah gambar keluarga sekali. Ya, baiklah. Ya. Pergi cari buku. Semua naik bas. Duduk ikut nombor ya. Naik bas, naik cepat. Ambil semua barang. Tengok nombor sendiri. Tengok nombor sendiri tau. Masing-masing dah ada tempat duduk. Ya. Naik ya. Naik ya. Kita dah nak gerak ni. Hati-hati. Susah nanti. Masing-masing dah ada nombor. Macam mana ni? Naik. Naik cepat ya. Tinggal pula. Mana patah balik susah. Duduk sana. Tinggal. Cari tempat sendiri. Ya. Cari tempat sendiri. Diri tau. Okey. Ubat tau, Mak. Jangan main-main tau. Pergi dulu. Baik belajar. Belajar betul-betul. Naik. Saya. Bye, Mak. Jangan pula nak Cepat. Bye. Jangan risau ya, Mak. Jangan risau. Mereka tak apa-apa. Kalau elok belajar pandai-pandai. Kakak bawa buatan ni. Susah nanti. Ya, Mak, ya. Petani. Saya ingat. Tengok Mak. Jaga diri. Kakak pusing. Kakak beg tu jangan lupa. Selamat Jangan jalan tinggal ya. pula. Mana patah balik susah. Semua dah naik dah. Ketua daerah nak bagi ucapan tu. Hati-hati tau. Ya. Jaga maruah keluarga. Jangan risau ya. Jangan buat bukan tau. Semua orang, tolong dengar cakap saya. Awaklah kumpulan pertama yang mewakili Kampung Mining untuk keluar bekerja kat luar. Destinasi kita adalah Putian, Fujian. Misi kita cari duit sebanyak mungkin dari usahawan dan dapat bina rumah untuk keluarga awak. Semua gembira cari duit? Tak suka cari duit ke? Saya suka. Jom kita cari duit. Kuat sikit. Jom kita cari duit. Sekarang ni Juanzi ikut awak semua. Tolong cari dia kalau ada apa-apa masalah tentang hidup dan kerja. Carilah dia. Ketua daerah, jangan risau. Saya boleh jaga mereka dengan baik. Bagus. Saya ucapkan selamat jalan kepada semua. Jumpa lagi. Selamat jalan. Hati-hati ya. Selamat jalan. Selamat tinggal. Jaga diri sedih kamu. tau. Ingat, Mak. Kat sini. Belajar betul-betul. Sudah anak-anak.
Pengetua Bai. Pengetua Bai. Surat untuk awak. Depo ni, kenapa lambat hantar? Patutnya hantarlah awal-awal. Surat ni pun sampailah awal. Memang, lepas saya susah payah, saya dah ada tempat tinggal. Perkara pertama saya buat, tulis surat. Saya tak jumpa Gawa. Tapi saya akan cari dia sambil cari duit. Nasib saya selalu baik. Saya dapat kerja senang untuk cari duit. Saya harap awak tunggu berita saya. Janganlah marah kat saya.